Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini edisi 20 Februari 2024. Alhamdulillah, sekali lagi saya bersama dengan Zaliha akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai berita. Sekarang kami akan sampaikan maklumat dengan cara lebih santai dan juga slot-slot yang kita akan jemput tetamu untuk kita bercakap mengenai situasi dan juga isu-isu semasa. Ya, betul. Tapi sebelum kita terus misi untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, Ridwan, kita nak kongsikan beberapa info menarik untuk anda bagi anda yang berada di Melaka. Jangan lupa untuk sama-sama menyertai acara Hari Ulang Tahun Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan ke-68 Persekutuan Tanah Melayu. Ini berlangsung di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka pada pukul 7.30 malam dan ini barangkali Ridwan dapat juga menarik lebih ramai pengunjung bila mana edaran voucher e-wallet RM20 seorang terhad kepada 2,000 kupon. Kita juga ada perarakan mengimbau sejarah dan juga malam aneka warna yang dipersembahkan dalam bentuk teater musikal. RM20 tu banyak benda yang boleh beli. Sekarang senang semua peniaga, kebanyakan peniaga kecil dan juga sederhana ini dah gunakan QR code dan juga kita boleh membantulah. Dalam masa yang sama kita boleh membantu industri-industri yang berada di sana, terutamanya kepada peniaga-peniaga yang menjual makanan, minuman dan sebagainya. Dan yang paling menarik, kita akan melihat pada malam ini perarakan tersebut yang mana tema pakaian adalah bertemakan 50-an. Jadi saya kira sekarang sudah pun kesedaran itu sudah pun lama sebenarnya. Masyarakat Malaysia ini suka memakai pakaian-pakaian sebegitu dan budaya itu sudah pun tertusuk dalam diri kita. Kalau ada event sebegini, all out. Ini masa inilah kalau nak tengok almari ayah, mak atau nenek semua mungkin boleh pinjam sekejap OOTD untuk tema pakaian, untuk menepati tema pakaian pada sambutan ini. Dan juga mobilitas langsung sebenarnya. Dapat juga kupon RM15. Ada lagi? Sebenarnya dengan rumah terbuka Jonker Walk. So dekat situ. Jadi 10,000 pengunjung pertama akan menerima kupon RM15 Malaysia. Jadi mekanismenya menggunakan QR code. Selepas itu kita akan bagi voucher iaitu kupon RM15 untuk setiap orang pengunjung termasuk pelancong. Dan bukan saja untuk makanan minuman tetapi juga boleh digunakan untuk membeli apa-apa barang-barang cedera hati sepanjang berada di Jonker Walk. Cantik sebenarnya Jonker Walk ini, bukan satu lokasi yang akan sentiasa dilawati oleh pengunjung dari luar negara. Malah daripada pengunjung dalam negara pun sebenarnya sekiranya ada kesempatan pergi Melaka, jom. Jadi ini merupakan satu acara yang memang bertepatan dengan sambutan. Tarikan Melaka ni sebenarnya kalau waktu senja tu lalu dan berjalan di tepi sungai tu sungguh cantik. Dapat ilham. Betul. Okey, seterusnya ini berkaitan dengan isu konflik manusia dengan haiwan. Jadi sebenarnya banyak isu konflik manusia dengan haiwan. Kalau kita nak utarakan di sini, ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku sebelum ini, berita beberapa minggu lepas yang mana konflik antara gajah dengan manusia, yang mana gajah memusnahkan tanaman manusia. Kalau ikutkan di sini, ini adalah satu inisiatif di bawah kementerian yang mana tabung khas konflik manusia haiwan bernilai 10 juta telah pun ditubuhkan. Yang mana tabung khas ini ditubuhkan hasil keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu petani dan pekebun kecil mengalami kerugian akibat pencerobohan haiwan seperti gajah. Jadi itu yang berlaku di Malaysia. Ada juga konflik antara manusia dan juga buaya. Kalau orang kata profesor daripada universiti menjalankan kajian bagaimana untuk mencari titik tengah supaya kita tidak memusnahkan haiwan dan juga habitat tersebut dan juga kita berada dalam simbiosis antara ekosistem itu kena wujud. Sebab hakikatnya kan Ridwan dan juga para penonton, mungkin kita menggunakan terma seperti menceroboh, tapi sebenarnya hakikatnya kita meneroka kawasan-kawasan tertentu yang barangkali menjadi habitat kepada haiwan-haiwan ini. Tapi dalam keperluan untuk meneruskan kehidupan dan mencari sumber rezeki, inilah munculnya konflik yang kita harapkan dapat memberikan kepada dua-dua pihak dalam apa juga inisiatif ataupun usaha yang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan haiwan liar dan juga kemandirian cara hidup untuk masyarakat setempat. Dalam masa yang sama juga, kementerian di bawah YB Nik Nazmi ini telah pun ditukar namanya. Kalau boleh kita tunjukkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, kalau sebelum ini namanya Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, kini akronimnya dikenali sebagai Petra. Dan juga yang kami kongsikan dengan anda, ini pastinya bagi yang dekat dengan bidang media, bila mana kod etika wartawan dan kod baru akan dilancarkan dan kita akan bawakan pastinya lebih banyak perincian dengan
lebih banyak informasi kami dapatkan dengan perkembangan pada hari ini. Satu lagi peringatan, dalam pagi ini kita sibuk untuk ke destinasi, ke tempat kerja untuk menghantar anak kepada pengasuh. Kadang-kadang ada juga malang sekali berlaku situasi ini dan ini merupakan peringatan kepada semua supaya jangan meninggalkan anak dalam kenderaan kerana kecuali individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-kanak 2001 dan sekiranya disebabkan kesalahan, Ridwan, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peringatan ini sentiasa kami berikan kepada anda semua. Banyak tips yang telah pun dikongsikan. Contohnya letakkan stiker dekat pintu ibu bapa, driver, ada anak di belakang. Contohnya begitu. Ada pelbagai peringatan sebegitu. Kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang bukan ibu yang biasanya ibu yang buat pergi pengasuh, bukan ayah. Dalam situasi ini, dalam kita nak terkejar-kejar, ada juga kadang-kadang kita beritahu, pastikan kita tengok ke dalam kereta, kita dah ambil semua barang ataupun tidak. Tapi ialah bila berlaku perkara sebegini, ia sangat menyedihkan dan kita harapkan supaya semua sentiasa berhati-hati dan tidak berlaku lagi kejadian seperti ini. Jadi itu dia sedikit berita dapat kami kongsikan kepada anda semua untuk kita memanaskan badan untuk edisi hari ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.